Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha Ustaz. illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perbincangan kita kalau minggu lepas puasa dan takwa, saya nak ulang sedikit dan kita sambung balik. Berdasarkan kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 183, saya ulang balik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu bila kita sebut tentang puasa, tentang Ramadan, dia adalah satu daripada instrumen yang dianugerahkan kepada kita khusus untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah antara hasrat, harapan, cita-cita setiap orang. Seperti mana yang disebut dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa ni adalah kita punya aim, kita punya matlamat, dan sudah pastilah puasa yang kita lalui satu daripada proses yang kita boleh jadikan ke arah melahirkan kita sebagai insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulang balik apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Dia kata takwa ini boleh dilihat dari amalan seharian kita. Satu, dari sudut banyaknya seseorang itu melakukan ketaatan menerusi petunjuk Allah. Maknanya amal yang kita buat, sembahyang kita ke, puasa kita ke, sedekah kita ke, berdasarkan kepada panduan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut ada hadis yang kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan mengharap pahala dan rahmat Allah, dia akan diberikan keampunan. Dan minggu lepas saya sebut bila kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita bersih di sisi Allah. Dan bila kita bersih daripada dosa dan maksiat, maka sudah pastilah futihat abwabul jannah, dibuka kepada kita pintu-pintu syurga. Begitu juga dia kata takwa ini boleh dilihat dalam kesungguhan dia meninggalkan segala bentuk maksiat. Memang kita tidak nafi dalam hidup kita ini kadang-kadang kita terbuat, terleka, tertinggal apa yang diperintah, apa yang dilarang kadang-kadang kita buat. Apa pun dia kata perlu dilihat kesungguhan kita untuk meninggalkan. Maknanya kita usaha sungguh-sungguh untuk mengelak daripada melakukan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meninggalkan apa yang diperintah. Okey, pada minggu lepas saya dah sebut bahawa pelaksanaan ibadat puasa dia akan meningkatkan darjat takwa seseorang. So boleh kita lihat sempena dengan Ramadan ini, boleh kita lihat menerusi 4 interaksi. Satu, interaksi ta'abbudi dalam hal-hal berkaitan dengan ibadat kita. Yang kedua, interaksi ilmi dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi kita dengan ilmu. Sebab kita bila nak beramal, kita perlukan ilmu. Kita tak boleh taklid buta, ikut saja orang buat kita buat. Sepatutnya Ramadan ini menjadikan kita orang yang menambahkan ilmu apabila kita melakukan amal ibadat. Contohnya kalau kita baca Quran, kan, kita tak nak kita baca yang silap. Jadi kita perlu membaca bersama. Kita duduk dekat rumah, kita membaca bersama dengan keluarga. Tadarus, tujuannya bila kita silap, ada yang menegur.
itu menambahkan ilmu kita, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW bila bulan Ramadan, dia bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Jibril semak, memastikan bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu bacaan yang betul. Kemudian yang ketiga, interaksi ukhawi ataupun ukhuwah. Bila kita berpuasa, kita akan lapar. Bila kita lapar, kita akan teringat orang yang senantiasa lapar. Kita mungkin setahun, sebulan kita lapar, siang. Ada orang tu tiap hari lapar. Maknanya keprihatinan kita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir, interaksi da'awi ataupun hubungan kita dengan urusan dakwah. Kalau saya boleh bentuk dalam gambar, kalau kita boleh lihat, dan insya-Allah saya akan huraikan satu persatu nanti. Sebahagiannya telah pun saya huraikan, cuma mungkin yang ini mengulang baliklah. Kalau kita lihat Ramadan dan takwa ini adalah satu benda yang menjadi hasrat dan cita-cita pada setiap orang. Bila masuk je Ramadan, kita akan ingat ayat yang saya baca tadi, la'allakum tattaqun, kita nak menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa ni, kita boleh kategorikan prosesnya itu kepada 4 perkara. Saya ulang balik, satu, interaksi ta'abbudi. Hubungan kita ketika kita melakukan ibadat, antaranya baca Quran. Yang kita tahu bahawa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran, bulan di mana Nabi SAW mengulang tilawahnya bersama dengan Jibril. Sepatutnya kita jadikan Ramadan ini, kalau tahun lepas kita mungkin berusaha untuk khatam walaupun merangkak-rangkak. Saya tahu bukan semua orang boleh membaca dengan lancar. Ada yang membaca tu lambat, slow kan. Nak habis. Ada seorang kawan kami ni, bila kami buat grup one day one juzuk tu, ada yang ambil 2 juzuk sehari. Jadi ada seorang dia kata, "Ustaz, saya nak habis 1 juzuk pun kadang-kadang ambil 3 jam." Maknanya ada orang yang seperti itu. Tapi kita boleh membayangkan macam mana Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan Imam Syafi'i ni ketika bulan Ramadan dia khatam sehari 2 kali. Kita boleh bayangkanlah, khatam sehari 2 kali. Kita baca 1 juzuk berapa minit? Setengah jam lebih kurang kan. Setengah jam. Maknanya kalau nak habis 30 juzuk, 15 jam. Kalau 15 jam, kerja kita apa? Duduk baca Quran je. 15 jam. Baru habis 1 juzuk. Imam Syafi'i, baru habis 30 juzuk kan. Itu kalau kita duduk setengah jam 1 juzuk. Kalau yang tadi 3 jam baru habis 1 juzuk, memanglah tak habis kan. Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan, dia kata dia membaca tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ni satu hari khatam 2 kali. Mungkin dia bacaannya laju, mungkin dalam 15 minit dah habis 1 juzuk. 15 minit, maknanya kalau 1 jam 4 juzuk. Dia nak habis 30 juzuk, lebih kurang 5 jam. 5 jam 30 juzuk dia khatam. Sehari 2 kali. Maknanya sahabat-sahabat dahulu, salafus saleh, sebelum-sebelum kita, mereka ini menjadikan Al-Quran, bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Al-Quran. Ada di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang. Begitu juga dengan qiyam. Qiyam kita, maknanya menghidupkan malam hari. Kita memang disuruh bulan Ramadan ni untuk menghidupkan malam. Hidupkan malam dengan sembahyang tarawih, dengan munajat, dengan mohon keampunan, termasuklah waktu kita bersahur. Waktu di mana Allah, dalam hadis kursi disebut Allah berada di langit dunia mendengar rintihan, permohonan, permintaan daripada hamba-hambanya. Bagi siapa yang memohon, Allah perkenankan. Bagi yang memohon keampunan, Allah ampunkan. Jadi kita nak hidupkan
adanya interaksi ta'abudi kita ketika bulan Ramadan. Kemudian disebut tentang i'tikaf. So ada orang tanya, kata macam mana Ustaz? Tahun ni kita tak boleh nak pergi masjid. Saya tengok sekarang ni dah ditularkan ada satu fatwa oleh Majlis Ulama Dunia. Oleh kerana ada masalah kan, kita nak pergi masjid. Sudut untuk kita jadikan musalla, tempat kita sembahyang, dan boleh kita i'tikaf di situ. Dah ada dah, saya nampak keluar fatwa tersebut, tapi saya menunggu daripada Malaysia tak keluar-keluar. Tapi dah ada dah, maknanya yang membolehkan kita boleh menjadikan sudut di rumah kita itu sebagai ruang untuk kita i'tikaf bagi kita yang biasa i'tikaf ketika berada di masjid. Kemudian bila kita sebut tentang saya pergi tengok apa ni ke depan sedikit, bila kita sebut tentang interaksi ibadat puasa kita, kita nak ibadat puasa kita ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelum. Ini dia punya maknanya ialah menahan diri daripada makan dan minum daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari. Namun ulama antaranya Imam Al-Ghazali dia membahagikan tingkatan puasa itu kepada puasa umum, puasa khusus, satu lagi puasa khususil khusus. Kita nak bukan hanya puasa umum kita dapat menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar, terbenam matahari. Kita nak tahun ini kita tingkatkan tingkat yang kedua, iaitu puasa khusus. Puasa khusus ni bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa di siang hari, malah menjaga, menahan seluruh panca indera kita daripada melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan ganjaran pahala puasa. Maknanya tahan tangan kita, kalau benda yang kita tulis tu benda yang boleh mendatangkan ganjaran pahala, bukan dosa. Begitu juga bila kita nak menularkan sesuatu, nak forward, tengok dulu betul ke, kalau tak betul cari kepastian dulu. Walaupun kadang-kadang benda tu baik, tapi rupanya ada benda yang mungkin boleh menyalahi hukum. Paling tidak puasa khusus. Kalau puasa khususil khusus ni dia menahan hati dia, keinginan dia, kecenderungan dia kepada dunia. Maknanya bulan Ramadan ni dia terus kalau makan tu sekadar untuk berbuka sahaja. Tak fikir nak makan kuih-kuih yang yang sedap, puteri mandi ke dan sebagainya kan. Apa yang ada sila, alhamdulillah. Kemudian begitu juga dengan solat dan qiyam kita. Bila kita sebut solat dan qiyam kita ini, kita kena tingkatkan kualiti sembahyang. Rasanya bila kita duduk di rumah sekarang ini, peluang untuk isteri dan anak-anak kita berjamaah bersama. Inilah waktu yang terbaik untuk kita menghidupkan rumah kita, rumahku syurgaku, dengan menghidupkan solat berjamaah yang saya sebut tadi. Kita dibuat satu penjuru dekat rumah kita, yang ini tempat sembahyang kita. Kemudian iringi dengan solat-solat nawafil, tambah dengan solat-solat sunat di sebelum dan selepas. Begitu juga dengan solat malam kita, solat tarawih. Kita jadi imam kan. Kalau kita nak pahala banyak, semayanglah banyak sikit kan. Semayanglah lama sikit. Sebab dia adalah bentuk interaksi ibadat antara kita dengan Allah. Kalau kita di masjid, kadang-kadang kita tak apalah, buat 8 je kan. Tapi kita di rumah, kita nak balik mana dah? Dulu pergi masjid sebab nak balik rumah kan. Sekarang ni kita duduk kat rumah. Kenapa tidak buat 20? 10 juga sunnah. Lagi banyak, lagi bagus sepatutnya lah kan. Begitu juga dengan sembahyang di awal waktu, membaca surah-surah yang panjang dan sebagainya. Maknanya kita nak interaksi ibadat kita, solat kita, qiyam kita ni bertambah baik. Yang hasrat kita tidak lain dan tidak bukan
ialah untuk la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang terbaik di dalam ibadat-ibadat mereka, menyempurnakan ibadat-ibadat mereka. Ni ada satu hadis yang sebut tentang mereka yang menghidupkan malam, sehingga sama dengan imam sehingga imam selesai. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam. Berdiri ini maknanya menghidupkan malam bersama imam. Sembahyang bersama imam hatta yansarifa, sehingga imam selesai, sehingga imam beredar. Imam buat 20, maknanya kita kena buat 20. Kutiba lahu qiyamul lailah. Apa dia dapat? Dia akan ditulis ganjaran pahala seolah-olah dia qiyam sepanjang malam. Sepanjang malam. Kita ni sembahyang tarawih yang 40 minit, 1 jam tu pun rasa letih, penat dah. Apatah lagi kalau kita nak disuruh untuk berdiri sepanjang malam untuk sembahyang. Kita boleh membayangkan macam mana Aisyah menceritakan tumit Rasulullah itu bengkak sebab berdiri lama qiyam di waktu malam. Sehingga kasihannya Aisyah kepada Rasulullah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, bukankah dosa engkau telah diampunkan, dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian? Kenapa engkau bersusah-susah berdiri begitu lama di malam hari?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Kata, bukankah aku ini termasuk orang yang bersyukur? Sebagai tanda bersyukurnya kita. Ni musim PKP ni kan, sebagai tanda bersyukurnya kita tak pergi office, kita banyak buat kerja dekat rumah. Sepatutnya bulan Ramadan ni kita banyak masa dekat rumah. Sebagai tanda bersyukurnya kita, kenapa tidak kita panjangkan qiyam malam kita, solat malam kita, tarawih malam kita, tambah lagi dengan ahli keluarga kita. Tahun depan kita tak pasti boleh dapat seperti ini atau tidak, kan? Ni tahun ni macam hadiah lah bagi orang yang menganggap PKP ini hadiah untuk dia bersama keluarga dan untuk dia menghidupkan rumah mereka dengan ibadat-ibadat bersama dengan ahli keluarga. Jadi ingatkan anak-anak kita, kalau sembahyang tu betul boleh buat 8. Tengok abah buat 20, tunggu sampai 20 walaupun letih, walaupun mengantuk. Begitu juga dengan tilawah kita. Tadi saya dah sebut, kalau Imam Asy-Syafi'i khatam setiap malam 2 kali, boleh tak tahun ini kita khatam 2 kali? Sebulan tu 2 kali. Maknanya kalau nak lawan Imam Syafi'i mungkin kita tak boleh. Oleh kerana kita dah biasa khatam sekali bulan Ramadan, tahun ni kita usaha 2 kali khatam. Kena buat, kena cubalah. Kena buat sesuatu untuk memperbaiki kualiti interaksi ibadat tilawah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan menghafal ayat. Boleh tak satu hari satu ayat kita hafal? Katalah kita ambil surah Al-Mulk, kan? Memang ada hadis yang menggalakkan kita kalau boleh setiap malam baca surah Al-Mulk. Dan masjid-masjid pun, kebanyakan masjid di Johor sekarang ni, lepas Isyak, dia orang akan stay habis surah Al-Mulk. Okay. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. Boleh tak kita azam satu hari hafal satu ayat? Satu ayat je. 30 hari, tapi kena cover lah. Ni dah berapa hari dah ni kan? Ni masuk hari yang kelima kan? Kita nak hafal 30 ayat. Itu contoh. Maknanya ada peningkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau tidak, kalau kita tak berusaha macam ni, so, macam mana kita nak jadi hafiz? Macam mana kita mengharapkan dapat syafaat dengan Al-Quran yang kita baca? Kalau kita tak berusaha menambah baik kualiti tilawah kita, tadarus kita. Begitu juga dengan tadabbur ayat. Saya tengok dah ada dah orang buat satu hari satu tadabbur ayat. Saya buat satu hari satu hadis, ada orang buat dah sekarang.
baca bersama dengan ahli keluarga. Pas sembahyang, kita minta anak-anak kita baca. Apa yang dimaksudkan dengan ayat yang kita baca. Banyak ada sebenarnya kemudahan, sama ada kita nak guna ataupun tidak. Tentang Al-Quran. Kita nak Al-Quran ni jadi syafaat untuk kita. Dalam hadis disebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Iqra', bacalah Al-Quran. Maknanya perintah untuk kita disuruh membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang sebagai pemberi syafaat untuk kita. Di ketika kita memerlukan bantuan, di ketika kita memerlukan pertolongan, di hari kiamat nanti, tiba-tiba datang Al-Quran. Dia kata, akulah Al-Quran. Yang kamu baca di siang dan di malam hari di bulan Ramadan. Ada hadis yang lain menyebutkan, sesungguhnya innal Quran was-saumi yushfa'ani fil abdi indallah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat. Mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Al-Quran datang memberitahu, dia kata, wahai Tuhanku, aku telah menegah orang ini daripada tidur di waktu malam. Kerana digunakan untuk tadarus Al-Quran. Paling tidaklah, kalau kita boleh lepas solat maghrib, duduk sama dengan anak-anak kita, baca seorang satu muka surat. Tak apalah merangkak-merangkaklah. Kita kena start, kita kena mula. Setiap waktu, seorang satu muka surat. Mungkin yang kecil tu, dia lambat baca, tak apa. Kita guide, kita bimbing. Mungkin kadang-kadang bukan yang kecil je lambat baca. Mak dengan ayahnya pun lambat membaca. Sekolah agama, bacanya lagi. Alhamdulillah, mungkin anak kita boleh menegur kita. Kita bayangkan kalau kita ada 3 anak yang duduk dengan kita, mak dengan ayah ada 5 orang kan. So, satu waktu, seorang satu muka surat. So, kita habis satu waktu 5 muka surat Al-Quran. Kalau ada 5 waktu, 25 muka surat. Al-Quran tu, kalau satu juzuk 20 muka surat je. Alangkah baiknya, kalau kita boleh menghidupkan malam kita dengan satu daripadanya ialah membaca Al-Quran. Al-Quran ini jadi pemberi syafaat kepada kita. Selain daripada puasa memberi syafaat untuk kita besok di hari kiamat. Kemudian begitu juga dengan interaksi ibadat dalam bentuk sedekah kita. Kita tahu Ramadan saumus sadaqah, bulan syahrus sadaqah, bulan untuk digalakkan kepada kita bersedekah. Dan disebut wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemurah, sepemurah-pemurah manusia, dan pemurah lagi Rasulullah ketika bulan Ramadan. Kita nak jadikan Rasulullah ini contoh untuk kita, jadilah kita pemurah pada bulan Ramadan ini untuk memberi infak. Dan dia ada kaitan dengan interaksi kita dengan ukhawi, interaksi kita dengan masyarakat, interaksi yang kedua nanti. Kemudian disebut dalam hadis yang lain, fa ayyus sadaqah, sahabat bertanya, fa ayyus sadaqah, sedekah yang paling utama ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Jadi kita nak jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita membanyakkan sedekah. Sedekah ni dalam bentuk makanan, wang ringgit dan sebagainya yang boleh mengikat hubungan kita dengan jiran tetangga, orang yang memerlukan. Saya sebut pada jawatan kuasa masjid. Masjid ni sebenarnya bergeraknya masjid atas kapasiti sumbangan orang ramai. Bila musim PKP ni, sumbangan bulanan, mingguan, Jumaat semua tu tak ada.
Itu tak ada. Sedangkan masjid perlu membayar bil-bil utility. Masjid perlu membayar petugas pekerja yang bekerja di masjid. Sama ada siap, bilal, noja, imam. Sebab yang diberi oleh jabatan tu sikit daripada agama. Kalau bilal, kalau tak silap saya, sebulan 100 je. 100 ni tuan-tuan tahu je lah. Duit kopi je lah kan. Pun kadang-kadang tak lepas. Kalau sehari RM3, RM3 ni kalau kita pergi makan setakat roti canai dengan apa ni, dengan teh je lah. Jadi terpaksa masjid tampung pekerja-pekerja ini, pekerja-pekerja masjid ini daripada wang tabung masjid. Mingguan tu, kutipan mingguan, Jumaat dan sebagainya. Jadi bila musim PKP ni, masjid tak ada hasil. Apatah lagi nak menyumbang, biasanya masjid akan buat sumbangan sempena hari raya kan, amil-amil yang bertugas. Kita bayangkan kalau sebelum ini ada amil-amil ni yang menerima sumbangan dalam bentuk ada orang nak sumbang lah wang ringgit, pek makanan untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Tahun ni amil tak ada, amil kita online kan. Jadi saya dicadangkanlah kepada beberapa masjid bila diorang minta saya bagi tazkirah. Saya kata masjid boleh war-warkan. Kita boleh buat sumbangan online. Boleh buat 2 akaun lah. Satu akaun untuk pengurusan masjid. Satu lagi akaun untuk pengimarahan Ihya Ramadan. Sumbangan kepada apa ni yang COVID-19 yang terkesan ni kan. Bagi mereka yang dia pun tak biasa nak buat online. Kalau dia nak buat online pun dia kata, biasa kalau dia pergi masjid bawa RM1 kan, masuk tong masjid. Okey, kita cadangkan. Setiap rumah adakan satu tabung. Tabung khas Ramadan. Besok, hari 2 hari sebelum akhir Ramadan, serahkan tabung tu ke masjid. Yang kita kutip tu. Kita nak galakkan anak kita untuk menyumbang bersama. Kita mungkin nak buat online sekali, 2 boleh. Tapi yang ni kita nak buat tiap-tiap hari. Sebab kita nak dapat doa daripada malaikat. Kan memang ada hadis yang sebut setiap hari ada 2 malaikat yang turun. Satu malaikat akan mendoakan agar ditambah rezeki kepada orang yang memberi, orang yang menyumbang. Satu lagi malaikat mendoakan kemusnahan harta yang dimiliki oleh orang yang enggan untuk menyumbang. Jadi dia kata dia nak menyumbang tiap-tiap hari. Kalau sebelum ni dia pergi kat masjid, so sekarang ni dia tak boleh pergi. Jadi sediakan tabung kat rumah. Kemudian kita lihat, saya nak bawa hadis ini. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Bulan Ramadan ni bulan ditambah rezeki untuk orang yang beriman. Macam mana? Siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa? Ini kalau bulan sebelum bulan Ramadan banyak kita bawa pergi masjid kan. Sekarang ni kita tak boleh nak bawa ke masjid. Boleh bagilah dekat jiran-jiran kita. Apa dia dapat? Orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, satu dia dapat keampunan dosa. Yang kedua dia dapat pelepasan daripada api neraka, dan yang ketiga dia dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa. Maknanya kalau hari itu orang yang berpuasa ni dia baca 1 juzuk Al-Quran, dia dapat ganjaran seolah-olahnya dapat 1 juzuk pahala Al-Quran orang tersebut, tanpa sedikit pun dikurangkan kepada orang yang diberikan makanan berbuka puasa ini. Jadi ini satu daripada cara untuk kita melakukan interaksi dengan masyarakat sekeliling kita. Sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, bukan semua di kalangan kami ni mampu nak menjamu orang yang berbuka. Lalu Rasulullah kata, yu'tillahu hadza thawb. Allah akan tetap memberi apa yang disebut oleh Rasulullah tadi, keampunan dosa, bebas api neraka, dapat ganjaran orang yang berpuasa yang diberi makan tadi.
Rasulullah kata man fattara sa'iman ala tamrah. Kepada sesiapa yang memberi berbuka puasa walaupun dengan sebiji buah tamar atau dengan seteguk air atau dengan seperti ini, kita semestinya nak tunggu banyak, berilah walaupun sikit. Mungkin yang itu yang kita mampu, jadi berilah. Kalau kita rasa kita mampu banyak, kita beri yang banyak. Jadi dengan kita menyumbang, bersedekah, menginfak ini, berlakulah proses interaksi yang kedua, mengikat ukhuwah, keprihatinan kita, bertolong bantu dengan orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang ni banyak tabung-tabung yang diwar-warkan untuk kita sumbang. Mungkin bagi kita yang ada pendapatan tetap, mungkin tak ada masalah untuk menyumbang dalam bentuk jumlah yang banyak. Satu hari 100 ke RM50. Bagi mereka yang tak ada, macam saya sebut tadi lah, saya cadangkan buat tabung khas kat rumah, beritahu ahli keluarga, anak-anak, kalau jumpa duit 10 sen ke, kadang-kadang duit sen-sen ni kita sepah kat rumah, masukkan dalam tabung, di hujung Ramadan nanti kita serah kepada pihak masjid untuk buatlah sama ada untuk menyumbang kepada mereka yang terkesan sempena COVID-19 ini, yang terputus sumber rezeki dan sebagainya. Dan boleh juga sebenarnya kalau sekarang ni kan ada orang buat perniagaan online kan. Ada semalam saya dapat mesej kata ustaz tak nak beli ke kuih dia, sebab saya ni tak ada kerja dah sekarang ni, musim COVID-19, hilang sumber rezeki. Ada orang yang okeylah kalau macam tu kita beli walaupun kita tak nak, kita beli, lepas tu kita sumbangkan kepada jiran-jiran kita. Kurang-kurangnya kita menolong dua orang. Satu kepada orang yang terkesan tadi, ada jiran kita yang terkesan, dia tak nak dia tak nak terima duit macam tu, tapi kita bantu dia meniaga. Kita beli barang dia, kemudian kita minta anak kita hantar kepada jiran makanan tersebut. Jadi dua dah kita tolong kan. Satu, kita tolong orang yang berjual tadi supaya dia dapat sumber rezeki. Yang kedua, kita menolong pula, membantu jiran kita sebelah, berkongsi rezeki. Dan ini sudah pasti berlaku ukhuwah bersama dengan jiran tetangga. Interaksi ilmu. Kita tahu bahawa bila beribadat, ilmu yang kita belajar masa sekolah rendah, masing-masing dulu kan sekolah rendah, tak sama dengan kita belajar sekarang. Tak sama bila kita dapat ilmu sekarang. Banyak sumber. Kita ada buku, kita ada ceramah, kita boleh dapat pemahaman. Paling tidak, kita ambil buku, kita tadabbur, kita baca. Buku hadis ke, buku tafsir ke. Bersama dengan ahli keluarga. Kurang-kurangnya kalau kita tak faham, kita boleh bertanya dengan ustaz. Di UTM tu ada ustaz-ustazah. Boleh tanya. Kita baca-baca rasa macam tak berapa nak faham, tanya mereka. Boleh SMS, boleh WhatsApp dan sebagainya. Banyak alternatif untuk kita tambah ilmu kita. Kalau boleh sehari kita dapat satu ilmu, 30 hari Ramadan kita boleh dapat 30. Perlu ada interaksi dengan ilmu ini. Kerana kita tak nak belajar beramal tanpa ilmu. Sebab beramal tanpa ilmu ni boleh menyesatkan. Kena ada ilmu. Dan carilah ilmu, pastikan sumbernya yang sahih. Yang terakhir, interaksi yang terakhir ini ialah interaksi da'awi. Kita ada tugas. Rasulullah SAW menyebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun kau tahu satu ayat ataupun satu perkara. Kita ada tugas untuk menyebarkan risalah, risalah Islam. Kita jangan ingat tugas ini, oh ini tugas ustaz, ini tugas Pak Imam, tak. Ini tugas setiap orang. Kita bertanggungjawab
menyebarkan risalah. Jadi kalau kita tak ada ilmu nak sebarkan, macam mana kan? So kena ada ilmu. Dan tanggungjawab kita ialah untuk menyampaikan pesanan, taujihat, peringatan, paling tidak kepada ahli keluarga kita. Anak kita yang belum anak yang tua, hari ni ayah, besok mak yang baca kan. Buat penyampaian. Paling tidak kita melatih diri kita, menasihati anak berdasarkan kepada kitab, buku, sampaikan tazkirah kepada anak-anak kita. Begitu juga bila kita ada info, ada maklumat dan maklumat itu baik, yang kita rasa kita boleh berkongsi dengan keluarga, ahli keluarga kita. Masing-masing sekarang ni ada grup, ada grup keluarga, grup sama ada WhatsApp ke, Telegram ke, sampaikan. Kita rasa yang ni satu benda yang baik. Orang sekarang ni dia ringkas, dia kata ringkas tapi dia faham. Tak perlu panjang-panjang pun. Macam orang nak dengar tazkirah kan melalui YouTube. Orang tak nak dengar yang 10 minit, setengah jam tu. Orang nak dengar yang 2 minit, 3 minit. Saya ada buat 2 minit, 3 minit, 4 minit. Maknanya orang dengar pun tak lama kan. Begitu juga dengan di FB, masing-masing ada FB. So cuba naikkan status, jangan tiap-tiap hari duduk naik kuih, masakan dan sebagainya. Tak ada masalah pun nak naikkan tu kan. Tapi sesuatu yang boleh mendidik orang dan orang boleh dapat ganjaran sesuatu. Kita yang menulis ni, kita boleh dapat ganjaran pahala. Dan kita kena ingat, apa yang kita tulis tu dia akan kekal selagi kita tak padam. Selagi tidak dipadamkan dalam wall kita dan sebagainya. Jadi kalau benda baik, orang akan ikut, orang akan contoh, paling tidak orang akan copy, paste. Tapi kalau benda yang buruk, benda yang tak elok, sudah pastilah dia tidak mendatangkan ganjaran pahala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam Ramadan ini akan menjadikan kita, yang ujung sekali tadi, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa ini, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itulah sedikit perkongsian saya pada pagi ini. Kita boleh rumuskan Ramadan yang kita lalui ini, kita nak mencapai takwa dengan interaksi ta'abudi kita, interaksi ilmi kita, interaksi da'awi kita dan interaksi ukhawi kita. Rasanya itu sahaja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okey, insya-Allah bersamalah kita menghayati apa yang telah kita sebut oleh Ustaz tadi. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih sebab saya dan Ustaz ni insya-Allah dah sedikit lagi kita ada meeting sini. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.